Oh, ya. Lalu duduk kat situ dia. Syekh, tangan dah gaul. Tak boleh nak mula-mula sekarang. Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan imam, Tuan Nazir serta aliyah Tuan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan pelanggan setia surau dulu, kini dan selama-lamanya. Alhamdulillah saya dapat menghadirkan diri ke surau ini setelah cuti panjang, cuti semester 2 bulan Ramadan, Syawal. Sekarang sudah masuk bulan apa tuan-tuan? Zul apa? Jangan sebut Zul Qa'idah ya. Zul Qa'dah. Zul Qa'dah. Bukan Zul Qa'idah. Zul Qa'idah itu sebutan Melayu ya. Betulkan sebutan. Alhamdulillah kita dapat
mendirikan solat jemaah seperti biasa, seperti sebelum PKP, dapat merapatkan saf. Cuma masih ada lagi bawa sejadah. Kalau satu sejadah satu orang tu rasanya tak dapat nak rapat sangat dah, renggang-renggang juga. Kecuali kalau sejadahnya dikecilkan, ataupun mudah-mudahan selepas ni peraturan yang suruh bawa sejadah tu tak payah lagi dah. Tak payah lagi dah bawa sejadah. Bawa rida ataupun bawa sejadah kecil tu boleh lah kot ya. Tapi nak apa lagi, kapet pun kapet bagus punya, mahal dan di vacuum, di apa ya. Baiklah, kita sambung pengajian kita yang telah tercuti, tertunda 2 bulan. Yang seingat saya, kita dulu sudah masuk membincangkan mengenai sifat wahdaniyah, dan tuan-tuan diharapkan terus mengkaji dan mempelajari akidah secara pelajaran sifat 20 ini terus menerus, walaupun banyak gangguan. Kalau dalam internet tu banyak gangguan, dalam YouTube gangguan-gangguan yang macam-macam lah. Ada yang mengatakan ni pengajian sifat 20 ni diambil daripada falsafah Yunan atau falsafah Greek. Wah, hebatlah orang Yunan, orang Greek ni tahu sifat 20 punya ya. Oh, kalau gitu akidah mereka tinggi ya? Rasanya tidak kot. Bukan macam tu ya. Lepas tu ada yang mengatakan pengajian sifat 20 ini apa? Bid'ah lah, atau sesat. Yang mereka hendak pengajian tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, sebenarnya ulama telah menyusun, Ahlussunnah wal Jamaah dan Asy'ariyah Maturidiyah yang menyusun akidah pengajian sifat 20 ini dengan tepat dah. Dan kalau sesiapa yang menafikan sifat 20 ini, akidahnya dalam gawat lah, gelincir. Ialah kalau misalnya menafikan wujud, Allah wujud, oi tak, Allah qidam, Allah baqa, dalam bahayalah akidahnya. Jadi maknanya kekallah kita terus kepada akidah yang kita pelajari, iaitu akidah sifat 20 ya. Yang semuanya itu adalah intisari daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Cuma pendekatannya dan caranya ialah cara untuk berfikir, cara berfikir memudahkan orang awam. Lepas tu dimantapkan dan dikuatkan dengan dalil-dalil nakli, dalil ayat-ayat Quranul Karim. Kalau misalnya tak ada sifat 20 terus saja kepada ayat Quran, kita yang sudah Islam turun-temurun ini okeylah, barangkali kita faham. Tapi kalau orang yang baru menganut Islam, tanya Tuhan tu ada tak? Dia kata qul huwallahu ahad. Ya, tidak begitu masuk dalam kepalanya. Kalau kita kata ya Allah ada, apa dalilnya Allah itu ada? Adanya alam, adanya kita ini, itu dalil Allah itu ada. Lepas tu kalau dia belajar pandai sikit, barulah kita bawa kepada ayat Al-Quranul Karim. Jadi kita sekarang
berbincang mengenai wahdaniyah. Sifat wahdaniyah, sifat yang keenam kalau tak salah. Dalam saya bawa buku yang lain, buku yang dulu tu tak mana, ada tinggal cuti 2 bulan tu, kitabnya pun tak di mana. Tapi saya mempunyai koleksi kitab-kitab akidah ni, lebih kurang sama isi kandungannya. Ya, kita membincangkan mengenai sifat wahdaniyah. Wahdaniyah tu maknanya apa? Wahdaniyah tu artinya esa. Kata asa, esa. Tuhan itu bersifat esa. Esa itu apa? Satu, tidak berbilang-bilang. Orang dulu, bahasa orang dulu dia kata tidak berbilang-bilang. Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Tak banyak, tak dua, tak tiga. Ada orang tak suka sebut satu, sebab dia kata kalau satu tu ada dua. Tak apalah, tak suka sebut satu, sebut esa. Ataupun tak suka sebut esa, tak nampak juga, nak balik kepada bahasa orang dulu, tidak berbilang. Tidak berbilang-bilang. Dalam bahasa Arabnya tidak berbilang-bilang itu ta'addud. Ta'addud, berbilang-bilang. Jadi Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Lalu ada kenyataan-kenyataan atau ceramah-ceramah, nak bagi sedap ceramahnya, menyebut perkara-perkara yang sinikal, macam mengejek. Macam dia kata ada orang berdakwah kepada orang yang baru masuk Islam. Dia kata Tuhan itu ada, lawannya tiada. Terus dia kata, itu orang Islam punya Tuhan ada, tapi lawan-lawan jadi tak ada. Bukan begitu. Bukan begitu. Maksudnya Allah itu ada. Mustahil Allah itu tiada. Itu ada, itu lawannya tiada. Sifat ada itu lawannya tiada, ya. Itu bukan dilawan-lawan tu dia jadi tak ada. Itu kenyataan yang tidak ikhlas dan mengejek. Ya, wallahu alam. Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Kalau dari segi akal pun dialah, itulah mestilah Tuhan yang Maha Kuasa itu satu je, tidak banyak. Kalau banyak, kenapa pun? Ada agama yang Tuhan dia sampai berapa ribu ke? Kalau Tuhan tu banyak, ya bergaduhlah dia. Tu alangkan sikit pun bergaduh, kan banyak lah, ya. Tuhan tu asa, dia kuasa yang tunggal, yang mutlak, tidak ada lawannya, ya. Tidak ada siapa yang tiada bandingannya. Jadi orang dulu dalam belajar sifat 20 orang kampung kata, kalau Tuhan tu banyak, dia berkelahi. Tuhan A kata aku nak turunkan hujan. Kenapa? Dah lama tak hujan ni, panas sangat. Tuhan B kata tak bolehlah, aku nak, jangan bagi hujan. Dah bergaduh dia sesama dia. Adalah alasannya. Tak bolehlah ni, orang nak membasuh, kau nak hujan pula, bergaduh, tak boleh. Jadi Tuhan itu satu, kuasa mutlak. Ada kata nak hujan, hujan. Kalau dia nak kata kemarau, kemarau lah. Kita kata kun fayakun. Kita tahu tu dalam surah Yasin kan, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Oh, kalau ramai bergaduh, kalau ramai dia bersatu macam mana? Tuhan tu ramai tapi dia berpakat. Macam mana? Kalau berpakat tu bukan Tuhan. Ramai betul pakat. Kau tolong aku kau jangan ni kau tolong aku tak larat ni. Itu bukan Tuhan. Kalau berbakat tu bukan Tuhan ya. Itu kita ialah nak buat satu perkara, kita nak kena cari kawan, berpakat. Berpakat pun mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang sebenarnya Allah Taala itu wahdaniyat esa. Esa tu esa pada apa? Macam mana yang dia kata esa? Tuhan tu satu. Esa pada zatnya. Zat Allah itu satu, mana tak ada lain dah. Tak ada lain dah yang dikatakan Tuhan itu. Tidak ada lain selain daripada Allah. Kalau kita tahulah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita dah sering baca dalam solatnya. Asa pada zatnya, artinya zat Allah itu tidak tersusun daripada beberapa bahagian seperti daging, tulang, urat dan lain-lain, dan tidak ada yang lain menjadi pembantu dan penolongnya. Allah tak ada pembantu ke? Tak ada. Allah ada penolong ke? Tidak. Allah tu ada tangan, ada kaki ke? Tak. Allah itu esa, tidak perlu kepada anggota-anggota macam kita. Sekali lagi dia kata, iaitu zat Allah itu tidak tersusun daripada beberapa bahagian seperti daging, tulang, urat dan lain-lain, kaki, tangan, kepala. Itu kita ialah perlu kepada tangan, perlu kepada kaki. Allah Ta'ala itu zat yang maha suci, tidak berbilang-bilang. Asa pada sifatnya itu tiada lain, tiada yang lain yang sifatnya menyerupai mana-mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun yang berkuasa seperti Allah. Tidak ada siapa pun yang maha gagah seperti Allah. Tiada siapa pun yang mendengar seperti Allah. Tiada siapa pun yang berkata-kata seperti Allah. Jadi sifat Allah itu tunggal, tidak ada siapa yang sama. Pendek kata, dulu kita kata, apa saja yang kamu bayangkan dalam benak kamu mengenai Tuhan, kau gambarkan macam mana, itu bukan. Kemudian asa dari segi perbuatannya. Apa maknanya asa dari segi perbuatan? Iaitu perbuatan Allah tidak dibantu oleh yang lain, dan tidak ada suatu yang lain menyamai perbuatannya. Dialah yang mencipta dan mencipta dan mereka bentuk suatu dengan sendirinya. Allah lah yang mereka, Allah lah yang mencipta, dan tidak ada bantuan siapa-siapa. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nabi Musa kata Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Firaun kata macam tu aku pun boleh. Macam mana? Bawa kemari dua orang, satu orang salah dari penjara, satu dibunuh, satu lagi dilepaskan. Ni dia kata, ya ini bukan menghidupkan, yang ini mematikan. Itu bukan menghidupkan, mematikan. Betul kan? Allah kuasa menimbulkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Cuba kamu terbalikkan, cakap pada Firaun tu, cuba kamu terbalikkan, kamu timbulkan matahari di sebelah barat, tenggelamkan di sebelah timur. Fabuhital ladzi kafar.
terpinga-pinga lah, apa dia apa dia, macam mana kau cakap tu, tak apa faham lah, termangu-mangu. Kau boleh buat macam tu? Tak boleh. Jadi perbuatan Allah itu Maha Kuasa, tidak ada siapa yang boleh menandinginya. Asa pada perbuatannya, iaitu perbuatan Allah tidak dibantu oleh yang lain, tidak dibantu oleh yang lain. Habis Tuhan ada pada malaikat itu kebesarannya. Allah tidak perlu pun kepada malaikat itu. Bahkan malaikat itu yang perlu kepada Allah. Allah tidak perlu kepada manusia, bahkan manusia yang perlu kepada Allah. Dan tidak ada suatu yang lain menyamai perbuatannya. Dialah yang mencipta dan mereka mencipta dan mereka mereka bentuk sesuatu dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Dalilnya apa dalam Quran? Dalilnya dalam Quran Allah berfirman, subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maksudnya maha suci Allah, dialah yang maha esa lagi maha perkasa. Wahid itu esa lah, wahid. Ingatkan, kita tahu nomor wahid, nomor satu. Subhanahu huwallahul wahid al-qahhar. Maha suci Allah, dialah yang maha esa lagi maha perkasa. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, law kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah dalam kedua-dua langit dan bumi ini, kalaulah di langit dan di bumi ini ada selain daripada Allah, nescaya akan rosak. Itu tadilah dia bergaduh. Ada agama yang menyebut Tuhan bergaduh tu. Yahudi ke apa ke? Yahud dan Za bergaduh. Wah, bombong bergaduh kat langit. Ini kan tak masuk akal. Tidak masuk akal. Ilmu akidah, ilmu tauhid ini digabungkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah tu dengan akal sama. Kalau akal tak ada, ya tak jadi juga. Kita kata Tuhan itu wajib ada dari segi akal, hukum akal. Hukum akal ya. Tuan tahu dah hukum akal tu? Ingat dah? Tuan tu ingat dah hukum akal tu terbahagi kepada berapa? Hukum akal tu terbahagi kepada 3: wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Itu hukum akal. Yang dia katakan wajib tu macam mana? Yang dia katakan wajib itu akal boleh terima. Wajib pada hukum akal tu akal boleh terima. Mustahil akal tak boleh terima. Harus tu akal boleh terima, ada ataupun tak ada. Apa contohnya? Tak jelas lah Ustaz. Kalau ada satu orang tu mengatakan bapa saya lelaki ya, itu wajib. Engkau ni apa cakap macam tu? Itu kan wajib. Mestilah bapa kamu lelaki. Tapi kalau ada orang cakap bapa saya perempuan, itu mustahil. Awak ni betul ke tidak ni? Awak ni urat kamu kurang apa ke kau kata bapa kamu perempuan? Tak, rambut dia panjang. Itu rambut dia panjang tapi tetaplah lelaki. Apa salahnya?
Yang harus pula, kan satu orang cakap, saya anak saya perempuan, ya harus lah. Takkan, wih, mana boleh anak kamu perempuan? Bah, anak kamu lelaki lah. Tak, anak saya lelaki pun ada, perempuan pun ada, ya harus. Yang dikatakan harus tu akal boleh terima adanya atau tiadanya. Kalau yang wajib itu akal kata mesti ada, mesti je. Yang mustahil mesti salah. Wallahu alam bissawab. Ya, itu makna dari segi pertimbangan hukum akal kita ni. Ingat ya, hukum akal tu bagi pada 3: wajib, mustahil, harus. Jadi Allah itu tadi bersifat asa. Katakanlah nak silap hari bulan kata, malaikat tanya, apa dalil awak kata Allah itu asa tu, apa dalilnya? Senang aja, kita selalu baca qul huwallahu ahad. Ahad kan satu. Bilal sahabat Nabi masa diseksa tu, dia kata ahad. Maknanya asa. Ahad itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahad. Senang. Ini orang yang percaya kepada Quran, bolehlah kita kata ahad. Qul huwallahu ahad. Di bawah yang tak percaya kepada Quran, kita nak cakap kat dia ahad macam mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senang. Jadi orang kata, sifat 20 ni, pengajian sifat 20 ni menyusahkan orang awam. Kan susah. Susah apa? Senang aja. Allah asa. Kalau Allah tu ramai, gaduh dia. Kalau dia berpakat, dia bukan Tuhan. Tuhan takkanlah nak kena berpakat. Kalau ada orang bantah dia, lempangan aja. Aku Tuhan apa? Engkau nak mandai-mandai ke mana boleh? Gitu sajalah Maha Kuasa. Baiklah. Firman Allah lagi dalam surah Al-Mu'minun, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Maksudnya Allah tidak ada anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Ini pun susah juga, ada orang yang mengatakan Tuhan tu ada anak, Yesus, Isa itu anak Tuhan. Seorang tu saja ke anak Tuhan? Tuhan ni tak berapa subur lah. Anaknya seorang je. Lepas tu anaknya dibenarkan pula dibunuh oleh orang lain, oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan ikut pahaman mereka, dibenarkan dibunuh. Ini banyak perbincangan debat di dalam YouTube mengenai adakah Isa itu Tuhan ataupun Isa itu nabi saja. Kita tetaplah kita kata Isa itu nabi, dia bukan anak Tuhan. Dan tidak ada pun dalam kitab mereka yang mengatakan Isa itu mengaku sebagai Tuhan, tidak. Tuhan itu, kalau Isa itu anak Tuhan, kenapa seorang-seorang aja? Kenapa tak ada yang lain? Lepas tu, kalau Isa itu dianggap sebagai Tuhan, kenapa semasa dia diikat nak disalib itu, dia menyebut Eli, 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 Eli,
lima sabaktani, lima sabaktani. Tah bahasa apa tu, bahasa Syria ni. Eli, Tuhan, wahai Tuhan, kenapa engkau biarkan aku? Dan engkau pun Tuhan juga. Jadi tak masuk akal, ya, tak masuk akal kamu mempertuhankan tu tadi, ya. Allah tidak ada anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Ini maknanya esa, satu, ya. Kalau ada, tentulah tiap-tiap Tuhan itu membawa makhluk yang diciptanya, dan tentulah Tuhan itu berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Ini tadi kata kalau Tuhan tu ramai, dia bergaduh, terpaksa kena buat pilihan raya pula. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Baik, sekarang dia buat tajuk di sini, di bawah sifat wahdaniyat ini penulis mengingatkan mengenai ada perkara-perkara khurafat. Perkara-perkara khurafat ni maknanya perkara yang tak betul lah, andaian-andaian yang tak betul. Yang pertama, memohon kepada suatu yang dianggap keramat. Iya, ini khurafat, perbuatan yang salah. Ada lagi ke sekarang ni? Ada. Kalau tak ada penguat kuasa, mana batu hampar ke apa di Bukit Jugra itu, di Bukit Jugra dekat Banting, tempat orang mengangkung nomor, dianggap keramat atau dapat memberi pertolongan seperti kubur keramat. Dikatakan kubur keramat, pusu keramat, pokok keramat dan lain-lain. Amalan yang seperti ini boleh membawa kepada syirik, ya. Hati-hati jangan sampai itu. Tak ada lagi dah kot. Orang-orang surau, orang-orang masjid tak akan jadi macam tu. Kubur keramat tu ada, tidak dapat dinafikan. Waliullah, dia mempunyai karamah, tapi yang pergi mengangkung ataupun memohon benda-benda yang macam itu tak adalah, ya. Orang pergi ziarah kubur yang ada karamah, dipanggil karamah, kita sebut keramat. Ziarah kubur karamah itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawassul, memohon kepada Allah dengan berkat wali ataupun karamah itu, supaya dikurniakan atau dikuatkan iman, ataupun mohon kepada Allah supaya iman kita kuat macam wali karamah yang kita ziarahi itu. Yang kedua, memuja sesuatu yang gaib seperti menjamu hantu, jampi serapah, yang secara langsung memohon kepada dewa-dewa, jin, malaikat, wali-wali dan lain-lain, adalah menjadi syirik. Pun dah macam tak adalah, tapi senyap-senyap kadang-kadang ada juga orang. Kita dah di zaman moden ini, dah banyak pengajian dan banyak penerangan, takkan ada lagi macam itu. Tapi orang yang mengamalkan ilmu hitam itu masih ada. Orang mengamalkan ilmu hitam masih ada. Hari ini ke dalam TV, Ustaz apa tu, Ustaz Ilyas Kazim, dia menceritakan mengenai dia tu disihir, nampak macam cantik apa tu dalam TV, tapi dia kata muka aku dah berkedut-kedut, apa hitam-hitam. Dia ambil apa tisu, disapukan tu, tengok, nampak nak masuk dalam TV memanglah dibedakkan apa semua, tapi cuba sebenarnya saya ni bukan macam ini, muka saya dah teruk dah.
dah lama dia kena sihir, tapi dengan amalan-amalan yang dia merawat dirinya sendiri itu masih lagi boleh menyampaikan dakwah di mana-mana. Percaya kepada sesuatu boleh memberi kesan kepada sesuatu yang lain dengan sendirinya. Umpamanya bunyi siulan burung di waktu malam menandakan ada malapetaka, bunyi burung hantu menandakan ada orang hendak mati dan sebagainya. Kepercayaan seperti ini bertentangan dengan akidah Islam. Ini yang khurafat, benda tahayul, tipu lah. Kalau misalnya nak pergi membuat perkara yang baik, tiba-tiba dekat jalan melintas biawak. Orang dulu tu, sial ni, tak boleh patah balik. Nak pergi meminang anak orang, tiba-tiba dekat jalan melintas biawak. Tak boleh. Tak boleh percaya benda-benda macam tu. Itu tahayul, hayalan dan khurafat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak melintaslah. Orang dulu kalau nak buat satu perkara yang baik, dia pergi dekat kumpulan burung merpati. Dia pergi kat kumpulan burung merpati tu, dia halau. Burung merpati tu terbang ke sebelah mana? Kalau terbang sebelah kanan, okey, atak ong ini. Orang sebut atak ong. Kalau dia terbang sebelah kiri, ini tak ada ong. Ini soi ya. Soi. Kalau soi itu tak jadi. Ini semuanya kepercayaan yang khurafah. Yang keempat, percaya dan mengamalkan ilmu-ilmu batin yang bertentangan dengan Islam. Seperti mengamalkan zikir-zikir tertentu yang dengan zikir itu tak payah lagi sembahyang. Ini ada. Sebelah kajang sana. Ada. Dan dikatakan ada pula istilah dia kata solat daim. Dalam Quran memang ada daim, itu solat daim, tapi ini sudah diselewengkan dengan amalan-amalan tertentu. Dia dah tak payah solat lagi sebab dia sudah mempunyai yang dinamakan solat daim. Dia ada sifat sendiri, dia dah naik martabat, dah naik syekh dia, iaitu solat daim. Dia tu sentiasa di dalam solat, jadi tak payahlah nak sembahyang lagi. Dia zikir-zikir dia tu dia sentiasa di dalam solat dan tidak perlu kepada mendirikan solat lagi. Wallahiyazubillah, ini mana dia dapat tahu Tidak payah lagi sembahyang atau berzikir yang bercampur aduk. Ada pula lagi yang ini pun jenuhlah. Penguat kuasa ada saja aduan-aduan di mana orang berzikir bercampur lelaki dan perempuan. Lampunya dipadamkan. Kalau lampu padam tu biasalah, tapi perempuan kat perempuan lah, lelaki dipadamkan tu, digelapkan sikit supaya khusyuk, tak adalah nampak sana sini. Tapi ni dah kemudian zikir itu bercampur lelaki dengan perempuan. Seronok sangatlah. Ataupun murid-murid yang sedang bersuluk itu, suluk dipanggil suluk, mengamalkan zikir itu diperiksa oleh tuan gurunya satu demi satu. Engkau dah dapat berapa ratus, dah ada berapa ribu zikir kamu dah tahap apa? Tak kira lelaki dan perempuan. Kalau takat pergi cek lelaki je tak apa, ini pergi cek perempuan sama. Tok guru ni pun bukanlah malaikat. Dalam gelap gitu pergi cek murid perempuan, habislah.
sekali tak apa lagi, 2 kali, 3 kali terlintas juga dalam hati. Kan ada yang tarikat yang diharamkan dalam 5 tahun yang sudah di Shah Alam ini. Kumpulan sedang berzikir, dipantau oleh tuan gurunya, diperiksa satu demi satu, lelaki dan perempuan. Aduh, ya. Buatlah, jauhkanlah daripada benda-benda yang macam itu. Kalau misalnya jamaah perempuan nak dipantau, suruhlah isterinya ke yang pantau, isteri tuan guru yang pantau. Ataupun sesama jemaah tuan lantik satu orang ketua, boleh bawa lah satu kertas tu, pen, engkau dah sampai ini berapa ribu dah dapat. Fadal. Billahil azim. Innaka la tukhliful mi'ad. Yang seterusnya ialah percaya kepada tenung, nasib, ilmu sihir dan lain-lain. Ini menafikan
sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya amalan atau kepercayaan yang tidak bulat, pergantungan kita secara langsung dengan Allah itu boleh menjadi syirik. Percaya kepada sihir tadi, ya, percaya kepada tenung nasib. Yang menenung nasib itu pun dia tak tahu nasib dia, tapi kenapa yang kita pergi tenung nasib kat dia? Aduh, ya. Tapi orang laku lah, boleh hidup jugalah dia, mencari makan, mencari duit dengan tenung nasib itu. Bawa burung dalam sangkar, taruh kad apa, keluarkan burung tu, nanti burung tu, burung apa ya, burung serindit ke keluar dari sangkar tu, patuk, ambil ikat tu, itu baca, oh nasib awak begini. Alahai, itu pun bolehlah dia hidup, dapat orang kasih duit juga, tapi itu kita orang Islam tidak boleh. Itu boleh bawa kepada syirik. Tenung nasib. Ada yang dulu ada isu orang kita, budak-budak kita pergi dekat kuil ke apa ke yang bubuh batang kayu dalam itu, goncang itu dibalingkan tu, ambil betul, suruh dia punya samir itu baca, kamu gini, nasib kamu tak baik, nasib kamu baik. Kamu kalau ada duit senang belanja. Ada, itu pun orang percaya juga. Itu tak boleh, ya. Itu kadang-kadang benda tu ikut-ikutan, ya. Baiklah, kita nak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ada lagi katanya mengenai syirik, iaitu membuat amalan itu riya untuk dapat publicity, untuk diperlihatkan kepada orang, untuk dapat subscriber dan like. Ini boleh menafikan kepercayaan kita kepada sifat wahdaniyat. Malah ibadat yang bertujuan untuk dipamerkan kepada orang lain boleh menjadi syirik. Ini syirik yang halus, lebih halus daripada ular hitam dalam gelap. Ular hitam dalam gelap tak nampak, tapi ini lagi hitam dan lagi gelap, iaitu amalan yang riya untuk mendapat pujian orang dan dapat publicity dan sebagainya. Tuan-tuan kalau masih ingat khutbah Jumaat yang tadi, Jumaat yang dulu, dua minggu yang sudah, ingat tak apa tajuk dia? Ada tak yang ingat apa tajuk dia? Kalau sembahyang di Selangor lah, tajuknya biarkan luncai terjun dengan labu-labunya. Itu saya yang tulis. Itu sebahagian daripada ilmu-ilmu sesat itu adalah disebarkan oleh YouTuber yang niatnya untuk dapat ramai follower dan subscriber. Ini hancur betul lah, ya. Jadi sekarang ni macam-macam fitnah keluar melalui media sosial ini, yang kita payah nak memilihnya. Yang sebelum ini apa, yang Ibu Yati, ya, itu dah bertobat, tak apalah, dipanggil dia Jais, dah bertobat.
kata dia berkomunikasi dengan Allah, dapat apa, semuanya jadi karutnya. Wallahu alam bisawab. Penutupnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka itu tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan menumpukan ketaatan kepadanya. Allah Ta'ala minta kita tumpukan dan ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan membuat amalan-amalan yang untuk mendapat keuntungan dunia, pujian orang dan sebagainya. Itu dikira sebagai tidak mentauhidkan, tidak mengiktiraf wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tadi di kesimpulannya, hujungnya itu tadi dia minta kita menjauhkan diri daripada mempercayai perkara-perkara khurafat yang menafikan sifat wahdaniyat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika badan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.